الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, pada pagi ini saya ingin menjelaskan satu persoalan yang dikemukakan oleh salah seorang daripada jemaah pengajian daripada Sungai Lalang yang berbahagia, Saudara Zulkifli, yang bertanya tentang mengkhatamkan Al-Quran secara beramai-ramai dalam grup WhatsApp dengan beberapa persoalan. Yang pertama, soalan dia, adakah pernah dibuat oleh Nabi SAW ataupun para sahabat ataupun salafus salih bentuk bacaan Al-Quran secara dibaca sebahagian oleh sebahagian dan dibaca oleh sebahagian yang lain, surah-surah yang lain. Bagi menjawab persoalan ini, saya ingin mengemukakan satu kenyataan yang disebut oleh ulama berkenaan dengan golongan salaf terdahulu, iaitu kisah tentang Al-Imam Al-Hasan Ibn Salih Ibn Hayy Al-Thawri Al-Hamdani rahmatullahi alaih. Didatangkan oleh dua orang ulama. Yang pertama, Al-Imam Abul Hasan Al-Ajli rahimahullah dalam kitabnya Ma'rifatul Thiqat, dan yang kedua Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Tahzibut Tahzib pada jilid yang kedua muka surat 288. Kata qala Waqi' kana Al-Hasan wa Ali ibn Salih wa ummuhuma qad jazza'u al-layla 3 ajza'in yakhtimuna fihi al-Qur'ana fi baytihim kulla laylatin, فكان كل واحد يقوم بثلثه فماتت أمهما فكان يختمانه ثم مات علي فكان الحسن يختم كل ليلة. Adalah Hasan dan Ali, keduanya anak kepada Saleh, dan emak mereka berdua membahagikan malam kepada 3 bahagian. Mereka mengkhatamkan padanya Al-Quran di rumah mereka pada setiap malam. Dan adalah setiap seorang melakukan qiyamul lail dengan 1/3 daripada Al-Quran. Kemudian meninggal dunia emak mereka, maka mereka berdua mengkhatamkan Quran, yakni baca Al-Quran seorang 15 juzuk. Pada mulanya seorang 10 juzuk. Bila mati seorang, tinggal 2 orang, seorang 15 juzuk. Summa mata Aliyun, kemudian Ali pula meninggal dunia. Fakana Al-Hasanu yakhtimu kulla laylatin, maka Al-Hasan Ibn Salih khatam setiap malam, yakni dia baca sebanyak 30 juzuk pada satu malam. Daripada kenyataan yang didatangkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ajli dalam kitab Ma'rifatul Thiqat dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Tahzibut Tahzib ini, kita dapati bahawasanya ada di kalangan golongan salaf yang membahagikan juzuk-juzuk tertentu dan mengkhatamkan Quran setelah dibaca oleh setiap mereka yang menerima pembahagian itu. Kisah di sini 3 orang, seorang 10 juzuk, yang kemudiannya menjadi 2 orang sebab seorang meninggal dunia, seorang 15 juzuk, yang last sekali menjadi seorang sahaja yang membaca 30 juzuk. Ini satu kisah. Yang kedua, di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, di dalam kitab As-Siyam disebutkan, wa yusannu an yukthira tilawatal Quran wa mudarasatahu bi an yaqra' ala ghairihi wa yaqra' alaihi ghairuhu fi Ramadan. Dan disunatkan memperbanyakkan membaca Al-Quran dan bertadarusnya, yaitu seseorang membaca kepada orang lain dan orang lain membaca kepada seseorang itu pada bulan Ramadan.
Di dalam Hasyiah Al-Bujarimi dinyatakan wa haqiqatul mudarasah an yaqra'a ats-tsani ma qara'ahu al-awwalu. Hakikat mudarasah ialah orang yang kedua membaca apa yang dibaca oleh orang yang pertama. Wa amma al-qira'atul masyhurah al-an fa hiya idarah la mudarasah. Adapun bacaan yang masyhur sekarang, yakni seseorang membaca ayat yang lain atau juzuk yang lain kemudian dibaca oleh orang yang lain, juzuk ataupun ayat yang lain pula, itu nama dia idarah. Jadi Al-Quran ini boleh dibaca secara mudarasah, iaitu orang yang pertama membaca ayat yang sama ataupun surah yang sama yang dibaca oleh orang yang kedua, ketiga, dan ada yang orang pertama membaca muka surat yang lain, orang kedua menyambung surah yang lain, orang ketiga menyambung ayat yang lain, itu nama dia idarah. Dibaca secara pusingan, yang dibaca secara ayat yang berbeza. Kemudian persoalan yang timbul lagi, untuk apa mereka khatam Quran di dalam grup WhatsApp? Di antara sebabnya kerana digalakkan kita mengkhatamkan Quran di sisi kubur. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala yustahabbu an yuqra'a 'indahu syai'un min al-Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Disunatkan dibaca di sisi kubur itu, di sisi mayat yang ditanam itu, sedikit daripada Al-Quran, sesuatu daripada Al-Quran, dan jika mereka mengkhatamkan Quran, itu adalah lebih baik. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Al-Azkar juga disebutkan qala Asy-Syafi'i wal ashab yustahabbu an yaqra'u 'indahu syai'an min al-Qur'an qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Disunatkan mereka membaca di sisi mayat itu sesuatu daripada Al-Quran. Mereka berkata jika mereka mengkhatamkan Quran itu adalah lebih baik. Oleh yang demikian, kita dapati bahawasanya amalan yang dilakukan dalam grup-grup WhatsApp mengkhatamkan Quran, dibagikan juzuk tertentu kepada orang-orang tertentu, ada sandarannya kerana biasanya bacaan itu dibuat di akhirnya disebut dikhatamkan Quran, program khatam Quran dengan niat supaya disampaikan pahala kepada si mati, kepada si fulan bin si fulan, dan membaca Quran kepada orang mati ini dipersetujui oleh kebanyakan ulama dari kalangan 4 mazhab, sebagaimana yang dinyatakan oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir ketika mentafsirkan ayat 39 dalam suratul Najmi, wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Maka membaca Al-Quran kepada orang mati, sama ada kita baca di kubur, ada hadisnya, ada dalilnya, iaitu di antaranya ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berpesan agar membaca Al-Quran di kuburnya ketika dia meninggal dunia. Begitu juga hadis yang berbunyi iqra'u 'ala mautakum Yasin, bacalah Yasin kepada orang mati di kalangan kalian. Dan Al-Quran jika dibaca selain daripada kubur, di rumah kita, di masjid dan di tempat-tempat yang lain, ada dalilnya juga, seperti hadis yang diriwayatkan tentang Sayyidina Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu ketika ia membaca pada satu malam kudanya berkeliaran. Akhir sekali Nabi SAW bersabda, tilka malaikatu nazalat liqira'atil Qur'an. Itulah malaikat yang turun kerana membaca Quran. Apabila melihat cahaya yang mendekati di atas langit ketika Al-Quran dibaca, maka dalam kitab Mawsu'atul Usrah dalam bab birrul walidain dinyatakan fahadha al-hadithu yadullu ala tanazzulil malaikati li sama'il Qur'ani fi ayyi makanin yuqra. Hadis ini menunjukkan malaikat mendekati untuk mendengar Al-Quran di mana sahaja tempat ia dibaca. Jadi Quran bila dibaca di mana-mana tempat, ia mengundang kedatangan malaikat rahmat. Maka kita baca secara berjuzuk-juzuk ataupun sebahagian, ia adalah perkara yang baik, yang walaupun yang terbaiknya kita membaca
secara 30 juzuk secara khatam daripada awal juzuk pertama hingga juzuk yang terakhir. Kalau ada masa dan dibuat grup untuk sama-sama membaca 1 juzuk atau 2 juzuk, yang penting untuk dikhatamkan dan dengan tujuan yang baik, iaitu untuk mohon agar Allah menyampaikan pahala bacaan kepada muslimin yang meninggal dunia. Mudah-mudahan ianya perkara yang mulia kerana dipersetujui oleh kebanyakan ulama. Wallahu a'lam.